Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Khabar semua? Sehat eh? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana Allah SWT telah masih berikan kepada kita nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga dikatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, nescaya tidak akan terhitung akannya. Jadi begitu banyak nikmat Allah SWT diberikan kepada kita. Dan saya suka mengulang, nikmat yang paling penting, yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, dan beragama berdasarkan dalil yang sahih. Jadi itu adalah nikmat yang terlalu besar di sisi Allah SWT, yang mana Allah Ta'ala berikan hanya kepada mereka yang layak dengannya. Untuk hari ini insya-Allah, setelah kita berbincang tentang tajuk tanggungjawab, kemudian diikuti tajuk tentang amanah, dan diikuti tajuk tentang khianat, insya-Allah pada pagi ini kita akan membincangkan tajuk tentang pengurusan masa. Firman Allah SWT, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang bermaksud, demi masa, sesungguhnya manusia itu lafi khusr, sentiasa berada di dalam kerugian. Illa alladhina amanu, melainkan mereka-mereka yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal salih, wa tawasaw bil haqq, dan mereka berpesan-pesan dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan mereka berpesan-pesan dengan kesabaran. Suratul 'Asr ini sering diulang, sering dibaca di dalam setiap kali kuliah tentang surah wal 'Asr. Satu surah yang pendek, hanya mempunyai 3 ayat. Sedangkan suratul 'Asr adalah surah Al-Kautsar yang mempunyai 3 ayat. Selain daripada itu, kebanyakan surah adalah lebih daripada 3 ayat. Surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, ada 4 ayat. Dan surah-surah yang lain melebihi daripada itu. Jadi dalam ayat ini Allah SWT bersumpah dengan masa, demi masa. Demi masa. Sebagian para ulama menafsirkan yang dimaksudkan masa itu adalah masa waktu pagi. Sebagian ulama yang lain menafsirkan keseluruhan masa. Sebagian yang lain menafsirkan satu zaman. Dan kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain, Allah SWT banyak bersumpah dengan yang berkait dengan masa. Seperti mana dalam surah Al-Fajr, Allah bersumpah, wal fajr, demi waktu fajar. Iaitu salah satu juzuk daripada masa, salah satu bahagian daripada masa. Dalam yang ayat lain, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha. Itu satu waktu daripada masa. Dalam ayat yang lain, banyak ayat Allah SWT yang menyentuh berkenaan dengan masa, dan yang paling jelas adalah surah
suratul Asr ini. Suratul Asr ini jelas menunjukkan bahawa Allah bersumpah dengan masa. Sebagian ulama menyebut dengan waktu asar. Demi waktu asar. Kerana kebanyakan manusia lalai ketika waktu asar. Sebab itu terdapat dalam hadis Nabi SAW yang sahih, yang mana salah satu la yukallimuhumullah, 3 golongan yang tidak akan bercakap dengan Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Antaranya adalah warajulun khalafa yaminan fajrah, seorang lelaki yang bercakap, yang bersumpah dengan sumpah yang palsu, ba'dal asr ala sil'atin laqad utiya ma lam yu'ta, yang mana dia bersumpah tersebut pada waktu asar, waktu lepas asar, bahawa dia bersumpah dia akan berikan barang yang mana barang tersebut dia tak berikan, kerana dia disumpah dengan sumpah palsu. Jadi begitu banyak lafaz-lafaz kalimat Allah yang menunjukkan tentang kepentingan masa. Kepentingan masa. Kerana masa adalah salah satu daripada juzuk kehidupan kita. Masa kita untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni antara 60 tahun ke 70 tahun. Lebih daripada itu ada, tapi terlalu sedikit. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut umur umat aku antara 60 tahun 70 tahun. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ni'matani maghbun fiha as-sihhatu wal faragh. 2 nikmat yang mana seringkali manusia terpedaya dengannya, terleka dengannya. Apakah dia nikmat itu? As-sihhatu wal faghar. Nikmat sihat dan juga nikmat waktu lapang. Jadi ini menunjukkan bahawa masa itu teramat penting. Menunjukkan bahawa masa itu ada terkait dengan diri kita masing-masing. Tidak lupa juga pepatah Melayu menyebut apa? Masa itu emas. Dalam pepatah Arab dia menyebut al-waqtu kas-saif. Kas-saif. Masa itu umpama pedang. Jikalau kamu tidak memotongnya, dia akan memotong kamu. Dalam pepatah Melayu kata masa itu emas. Bahkan masa lebih berharga daripada emas. Jadi inilah menunjukkan bahawa kepentingan masa. Bahkan di dalam ayat Quran Allah SWT menyebut inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu 'alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, kitaban mawquta, waktu-waktu yang ditetapkan, yang termaktub di dalamnya. Kesemuanya menunjukkan bahawa masa itu teramat penting. Dan selaku sebagai seorang Islam, sepatutnya kita lebih alert dengan masa berbanding orang bukan Islam. Kerana Allah Ta'ala telah memberi kita jadual waktu untuk solat. Solat fardu subuh, sekian waktunya. Waktu zuhur, sekian waktunya. Bahkan Allah Ta'ala memuji kepada orang mukmin yang mana yang mereka menjaga solatnya di awal waktunya. Itu dalam aspek amalan kita. Dalam aspek duniawi kita, adakah masa tidak memberi efek? Hakikatnya masa memberi efek kepada kita. Sepatutnya bagi diri kita, selaku umat Islam, kita tidak perlu dimotivasikan tentang masa. Kerana Nabi SAW telah motivasikan kita dengan masa. Seperti mana yang hadis tadi, ni'matani maghbun fiha, 2 nikmat yang manusia sering terleka dengannya. As-sihhatu wal faghra, kesihatan dan juga masa lapang. Dan juga firman-firman Allah yang telah kita sebutkan tadi menunjukkan bahawa masa itu amat-amat penting, apatah lagi dalam bidang pengurusan masa. Kita lihat
kita lihat bangsa yang bukan Islam. Kan? Bangsa yang bukan Islam seperti mana bangsa Jepun. Mereka amat menepati masa. Bahkan mereka menjaga begitu betul-betul masa. Sampai saya baca dalam satu buku tu, bangsa Jepun ni, kalau kita nak jumpa dia 10 minit awal daripada tu kena ada dah. Kalau tak, nescaya dia akan tinggalkan kita. Tak kira penting macam mana pun temu janji kita dengan dia, dia akan jaga masa tu. Kerana mereka bangsa yang menepati masa. Kita, umat Islam, sepatutnya kita lebih daripada bangsa Jepun. Kerana masa ini, contoh dalam kerja kita kan, kita telah digaris pandukan, kita telah setuju bahawa waktu kerja sekian daripada pukul sekian hingga pukul sekian. Para masyaikh yang saya belajar sepanjang saya belajar di Madinah, mereka tidak membahas tentang masa ni, tapi mereka begitu menjaga tentang masa. Apabila masuknya waktu kelas tu, hatta di kuliah-kuliah mereka pun jarang sekali mereka ni terlewat, kecuali ada sebab-sebab yang munasabah. Kerana apa? Kerana mereka mengetahui bahawa mereka ingin menjaga harta rezeki itu supaya dia datang daripada sumber yang halal. Apabila kita tidak menjaga masa kita, ditakuti harta kita itu ada syubhah dia. Perkara itu sudah mencukupi untuk para masyaikh jaga masa mereka. Para masyaikh, mereka begitu jaga masa mereka. Hatta kalau mereka bercuti, maksudnya mereka terlewat atau mereka tak datang sekalipun, mereka tak hadir sekalipun, bukan kerana sengaja, tetapi kerana ada urusan-urusan lain seperti mana mereka sakit dan seumpamanya. Jikalau para masyaikh terlalu menjaga rezeki mereka, sedangkan apa yang mereka sampaikan adalah untuk manfaat akhirat kepada kepada para pelajarnya, apatah lagi kita. Kita mestilah lebih lagi daripada mereka. Memang pengurusan masa jarang disebut di dalam konteks Islam. Kebiasaannya orang yang menyebut ni adalah mereka yang terlibat dalam bidang pentadbiran, pengurusan motivasi dan sebagainya. Adapun dalam konteks maksudnya ulama Islam, mereka jarang menyebut tentang pengurusan masa. Kerana mereka menjaga harta mereka daripada syubhah itu sudah menjadikan masa tersebut diurus dengan begitu efisien sekali. Jadi saya akhiri untuk kuliah kita pada hari ini, jagalah masa tersebut, terutama waktu kerja yang telah kita tetapkan, kerana ditakuti bahawa kita termakan benda-benda syubhah. Kerana Nabi SAW menyebut dalam hadis Nu'man bin Bashir, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas, dan di antara keduanya, antara sempadan garisan halal dan haram, umurun mushtabihat, terdapat perkara-perkara yang syubhat, yang tak jelas, tak sama, yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui bahawa kebanyakannya oleh ramai manusia. Cukup sekadar ini. Yang baik datang daripada Allah SWT, yang lemah dan kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Dan kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.